pada saya tak berbaloi lah untuk membeli Apple Pencil dan juga iPad Pro yang berharga hampir sama dengan harga seekor lembu ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel, Afifi Arif. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda satu produk terbaru daripada Apple yang berada di depan saya ini, yang mana produk ini amat baru juga dilancarkan sekitar bulan Mac 2020. Sekarang dah April, Mei, dah masuk Jun. So saya rasa bertuah kerana dapat memiliki sebuah iPad Pro 2020 11 inci. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Okey. Baik, untuk pengetahuan anda, kali terakhir Apple mengeluarkan iPad versi Pro ini adalah pada tahun 2018 dan tidak ada dikeluarkan pada tahun 2019, dan kini pada tahun 2020 Apple telah melancarkan iPad Pro yang terbaru sekitar bulan Mac pada tahun ini. Okey, tetapi ianya dilancarkan dalam keadaan yang tidak begitu gah kerana tidak ada sebarang pengumuman yang besar-besaran dibuat seperti sebelum ini. Tetapi apa yang kita boleh saksikan adalah iPad Pro yang dihasilkan oleh Apple pada kali ini mempunyai begitu banyak features ataupun ciri-ciri menarik yang anda perlu tahu sama ada ia berbaloi atau tidak untuk anda. Untuk pengetahuan anda juga, saya juga merupakan seorang guru yang sedang mencari-cari apakah peranti ataupun device terbaik yang saya boleh gunakan untuk saya mengajar semasa di dalam kelas ataupun dalam kelas online saya. Okey, sebelum ini saya dah buat satu review berkenaan produk Huion HS64 pen tablet yang mana anda boleh tengok dalam link di description di bawah. Dan kali ini saya ingin membawakan anda sebuah review jujur daripada saya berkenaan iPad Pro 2020. Apa yang anda boleh perhatikan, produk daripada Apple datang dengan kotak dan juga bungkusan yang begitu kemas. Okey, dan untuk pengetahuan anda juga, saya membeli iPad Pro ini dan juga Apple Pencil daripada Apple Education Store secara online, dan ia dipost ke rumah dengan menggunakan courier DHL. Dan anda tidak perlu risau jika anda rasa courier tersebut tidak selamat, kerana feedback yang telah saya dapat daripada kebanyakan orang sebelum ini, courier daripada DHL dan juga daripada Apple amat selamat dan tidak akan mengalami sebarang kerosakan, dan mereka juga boleh menggantikan one to one jika berlaku sebarang kerosakan. Dan anda boleh lihat packaging iPad ini amat menarik, iaitu mereka sudah menyediakan satu strap on di sini yang mana anda boleh terus membukanya tanpa perlu anda menggunting dan anda menggunakan pisau dan sebagainya. Ia amat memudahkan dan menampakkan ciri-ciri eksklusif. Tengok, dia ada satu selotip dekat sini, so just buka sahaja. Okey, kemudian anda boleh tarik sahaja dan kemudian anda boleh buka tanpa menggunakan gunting ataupun pisau. Okey, ni plastik, buang je. Okey, dan kemudian inilah iPad Pro. Anda cuma perlu goyang-goyang sikit. Jangan hempuk pula ya. Apa yang anda akan dapat apabila anda membeli sebuah iPad Pro adalah iPad ni sendiri. Okey, anda boleh tengok betapa nipis dia dan betapa ringan. Kemudian anda akan dapat buku manual. Okey, di dalam ni. Ini saya rasa tak perlu tengok. Okey. Dan kemudian anda akan dapat satu charger, kepala charger, dan kemudian anda akan dapat satu kabel USB to Type-C untuk charge iPad tersebut. Itu sahaja. Okey, jika anda nak tahu apa benda yang ada dalam kotak, inilah aja bendanya. Okey, 3 benda ini. Baik, jom kita tengok. Okey, jadi ini adalah packaging dia. Dia juga menyediakan plastik yang mudah sangat untuk dibuka. Anda tengok bagaimana ingin membuka plastik tersebut. Dan ini adalah iPad yang terbaru, iPad 2020. Okey, dah ada kesan cap jari saya. Dan untuk pengetahuan anda juga, saya juga telah membeli screen tempered glass dan juga casing untuk iPad ini. Dan anda perlu ingat, jika anda membeli iPad ini, anda tunggulah sampai screen protector ataupun tempered glass anda sampai baru buka, kerana displaynya amat sensitif. Nampak dah ada kesan cap jari saya, tapi tak apa, kemudian saya akan
cuci. Untuk pengetahuan anda, iPad telah didatangkan dengan dua jenis saiz, iaitu 11 inci dan juga 12.9 inci. iPad ini juga didatangkan dengan dua warna. Yang pertama adalah space grey dan juga yang kedua adalah warna silver. Dan apa yang anda boleh lihat di depan ini adalah warna space grey. Okey. Untuk anda memilih warna ini tidak akan dikenakan sebarang bayaran. iPad ini didatangkan dengan 4 kapasiti, iaitu bermula daripada 128GB, 256GB, 512 dan juga 1TB. Semakin tinggi storan yang anda pilih, semakin mahal harganya. Dan juga dia mempunyai dua jenis varian, iaitu yang pertama Wi-Fi dan juga Wi-Fi dan LTE. Tapi macam saya nak gunakan Wi-Fi dan LTE agak tak sesuai, sebab saya rasa tak ada lagi orang yang pakai telefon sebesar ini. Kalau saya masukkan SIM card, saya pun takkan telefon orang macam ni. So saya beli yang Wi-Fi saja dan saya akan connect kepada hotspot untuk menggunakan fungsi internet di iPad ini. Okey, baik. Jadi sekarang ni saya nak tunjukkan sebuah iPad Pro yang dah ditampal dengan screen protector, Paperlike screen protector dan juga casing. Okey, untuk pengetahuan anda, casing ni bukanlah casing Apple yang ori, sebab casing Apple yang ori lebih mahal. Dan kemudian untuk iPad Pro ini biasanya ia digunakan dengan Magic Keyboard. Tapi Magic Keyboard tu pun harganya 1,349 dengan trackpad. Jadi kalau anda nak beli Magic Keyboard tersebut, kalau anda perlu nak menggunakan untuk menaip dan sebagainya, nak gunakan trackpad, anda boleh beli Magic Keyboard tersebut. Jadi anda tak perlu pakai casing macam ni. Tapi kalau anda tak perlukan Magic Keyboard, anda boleh je pakai macam ni untuk touch dan guna keyboard yang ada dalam ni. Okey, jadi anda tak perlulah menggunakan casing daripada Apple. Anda boleh beli saja di Shopee ataupun Lazada sekitar RM30, RM40. Okey, lebih jimat. Okey, dan satu lagi perkara yang anda perlu tahu, bahawa iPad ini akan lebih berguna jika anda pairkan dia ataupun anda gunakan sekali dengan Apple Pencil. Baik, untuk pengetahuan anda juga, iPad Pro 2020 ini juga dilengkapkan dengan kamera yang terbaru sama seperti iPhone 11. Anda tengok ni, kamera 4 segi ni sama macam iPhone 11 Pro, iPhone 11 dan 11 Pro. Okey, yang mana ia juga turut dilengkapi dengan LiDAR sensor. Kalau anda nak tahu apa itu LiDAR sensor, LiDAR sensor ni dia lebih kepada penggunaan augmented reality ataupun AR. Dia boleh mengukur kedalaman. Jadi kalau anda seorang designer, kalau anda seorang cikgu yang suka untuk bertukang buat rumah, anda nak design rumah, anda nak tengok kawasan rumah macam mana dalam dia, anda nak ukur dan sebagainya, iPad ini adalah sesuai untuk anda. Tetapi kalau anda seorang yang cikgu yang hanya menggunakan iPad ni sekadar untuk digital ink dan sikit-sikit animasi dan sebagainya, mungkin LiDAR sensor ni tak berapa berfungsi untuk anda. Jadi mungkin anda boleh dapatkan iPad Pro versi 2018 yang murah sedikit daripada ini. Baik, jadi sekarang kita akan buka Apple Pencil ni. Okey, Apple Pencil ini didatangkan daripada China. Sebab apa? Sebab dia dapat free engraving. Kita boleh tulis nama ke dan sebagainya pada pensel ni. Jadi jika anda pilih untuk engrave something pada iPad ataupun pensel ni, anda akan dapat pensel dan iPad ini daripada kilang di China. Kilang Apple, bukan barang China, kilang Apple di China. Tetapi kalau jika anda tak perlu engrave, mungkin dia akan hantar daripada stok Singapore. Kalau anda rasa anda nak beli, tak nak jual dah, anda boleh tulis. Tapi kalau anda rasa anda nak beli, kemudian anda rasa, mungkin lepas ni nak jual balik, so anda janganlah engrave nama dan sebagainya dekat atas ni ataupun dekat iPad ni. Nanti anda tak boleh jual. Okay, so inilah dia Apple Pencil, yang mana dia menggunakan kuasa bateri yang boleh di-charge automatic pada iPad Pro. Okay, jika anda ada iPad Pro, anda hanya perlu lekatkan saja di atas ni. Okay, dan kemudian dia akan tulis charging. Okay, dia akan tunjuk berapa persen. So beginilah guna dia. So anda boleh lipat. Kalau anda beli casing ni pun tak ada masalah. Anda boleh simpan saja, tutup macam ni, dan kemudian tutup macam ni. Nampak ada ruang untuk pensel. So casing ni lebih murah lah, dan tak risaulah kot nak tercabut sebab dia menggunakan magnetic. Dan untuk pengetahuan anda juga, kamera yang terbaru pada iPad Pro ini adalah
kamera yang teknologi yang paling terbaru, dan dia boleh merekod sehingga 4K, resolusi kamera 4K. Jadi jika anda seorang yang menggunakan betul-betul fungsi 4K tu untuk editing dan sebagainya, jadi berbaloi anda beli. Tapi kalau anda seorang yang tak kisah, macam contoh anda nak buat editing video, anda kena ingat kalau anda pakai 4K video, anda tidak boleh menggunakan laptop yang biasa-biasa. Oh my god! Wow! Okey, anda mesti mempunyai graphic card yang cukup power, prosesor yang power, dan RAM yang power untuk edit video 4K. Kalau tidak, nanti anda edit malam ni, subuh esok baru anda boleh siap tengok video anda. Okey, jadi sekarang saya nak cakap berkenaan dengan fungsi kepada golongan seperti guru. Okey, saya tahu kebelakangan ni memang guru-guru banyak yang ingin memiliki iPad Pro ini ataupun keluarga iPad untuk memudahkan fungsinya, dan kemudian apa yang jadi adalah kebanyakan daripada mereka membeli hanya dengan melihat kawan-kawan mereka, dan kemudian tak lama lepas tu iPad ni jadi tukun. Memang dah tak boleh guna. Bukan tak boleh guna, dia tak menggunakan sepenuhnya, dan kemudian sibuk nak jual, nak bagi kawan. Lalas anak dapat dekat anak, tengok YouTube sahaja. Okey, jadi untuk para pendidik, kalau anda nak beli something yang untuk guna digital ink, anda ada beberapa option. Anda ada Microsoft Surface Pro, anda ada Joybook, anda ada boleh beli tablet Huawei dan sebagainya, anda boleh pakai Chromebook. Okey, jadi banyak contoh-contoh lain ataupun device lain yang anda boleh guna selain daripada iPad. Penggunaan Apple Pencil ini pada iPad Pro sangat-sangat menarik pada saya, sebab sebelum ini saya pernah cuba satu pen tablet daripada China. Harga memang sangat murah sebagai alternatif kepada iPad ini. Pengalaman menulis dengannya okey pada saya, tetapi apabila saya mencuba menggunakan iPad Pro ini dan juga Apple Pencil, apa yang saya dapati adalah sensitivitinya cukup tinggi, dan yang menarik adalah kita boleh melihat terus kepada skrin ini. Okey, apa yang anda boleh lihat di sini adalah apabila saya menggunakan Apple Pencil ini untuk menulis di atas iPad ini, saya dapat merasakan konsep pengalaman menulis seperti di atas kertas sebenar. Kalau anda tengok nampak ada satu kertas kosong di sini, saya boleh meletakkan tangan tanpa ada gangguan, dan kemudian saya boleh menulis seperti saya menulis atas kertas. Sebagai contoh, saya tulis saya amat suka kepada dia. Nampak? Jadi ini adalah tulisan sebenar saya, dan kemudian saya boleh melukis dengan begitu tepat. Ini first time saya guna, nampak seperti saya menggunakan pensel biasa di atas kertas. Okey, jadi pada saya pengalaman menulis menggunakan iPad ini sangat-sangat baik, sangat-sangat cemerlang. Okey, menggunakan Apple Pencil ni, dan saya suka. Dia memang, saya rasa ini tak boleh dilawan oleh mana-mana tablet yang seperti pen tablet yang saya cuba itulah. Tapi kalau menggunakan Surface Pro, Joybook dan sebagainya, saya tak pasti sebab saya tak pernah guna yang itu. Nanti mungkin saya akan cuba untuk guna dan saya akan bandingkan dengan iPad ini. Okey, tetapi apa yang saya dapati, feedback yang saya dapat daripada video di YouTube dan sebagainya, pengalaman melukis dan menulis menggunakan iPad ini adalah setakat ini yang terbaik. Dan jika anda baru saja menonton video saya ini, anda boleh klik subscribe di bawah untuk mendapatkan lebih banyak lagi video saya berkenaan dengan pelbagai genre seperti motorsport, rugby, education, dan kebanyakan saya buat adalah video-video berkenaan dengan education. Okey, anda boleh tengok video pengajaran sains saya dalam video saya nanti. Okey, jadi kesimpulan yang saya dapat daripada review saya kali ini, review kali pertama saya menggunakan iPad Pro ini adalah jika anda seorang yang mahir ataupun seorang yang ingin belajar lebih
tentang drawing, designing, okey, editing dan sebagainya, dan anda dan anda ada kepakaran tersebut, anda sesuai sangat untuk membeli iPad Pro ini. Daripada segi dia punya ketahanan dia, daripada segi dia punya performance, memang berbaloi untuk anda. Jadi, tapi nasihat saya, jika anda dah beli iPad Pro ini, pastikan anda menggunakan segala fungsi-fungsi yang ada dengan baik, dan juga maksimiskan penggunaannya supaya ianya berbaloi dengan wang yang anda laburkan. Jangan pula nanti bila anda dah beli, akhirnya dapat dekat anak-anak duk tengok YouTube sahaja. Bila pakai untuk tengok YouTube, main Instagram, jadi pada saya tak berbaloi lah untuk membeli Apple Pencil dan juga iPad Pro yang berharga hampir sama dengan harga seekor lembu. Okey, baik. Jadi terima kasih kerana sudi menonton video saya sehingga habis. Jika anda ada soalan ataupun ada sebarang pandangan, anda boleh tulis di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, Afifi Arif, dan juga follow Science Tube Mr. Afifi di Facebook, Instagram dan juga Telegram. Okey, di link di bawah. Okey, sehingga berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Teruskan bersama saya, Mr. Afifi. Bye bye. Nak tengok banyak lagi video Science Mr. Afifi? Jom ke YouTube channel Mr. Afifi. Jangan lupa klik subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Selamat menonton.